Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama dengan saya Zura dalam program istimewa Ramadan Rakita Moreh Orang Muda. Dan kali ini episod kedua dibawakan khas oleh Kementerian Belia dan Sukan. Baiklah, untuk korang yang baru first time tengok program ni, sebenarnya program ni kita akan menyelami ilham, inspirasi dan juga buah fikiran orang muda zaman sekarang ni melalui perkongsian. Jadi agak-agak siapa selebriti yang akan berkongsi dengan kita episod ini, korang kena stay tune sampai akhir nanti, okey? Dan kita juga ada persembahan akustik daripada selebriti dan tetamu khas kita #duduk rumah. Dalam bulan Ramadan yang sangat-sangat mulia tahun ini, kita sambut pula dalam keadaan PKP kan. Apa kata kita sama-sama refleksi tentang maksud dan juga hikmah di sebalik bakat sebagai ibadah. Jadi kali ini yang akan berkongsi dengan kita siapa lagi kalau bukan Najwa Latif. Alright, apa khabar Najwa? Harapnya tahun ni tahun yang sangat istimewa untuk kita semua. Jadi apa perancangan Najwa bila tamatnya PKP ni? Alhamdulillah saya sihat, 2020 is going pretty okay. Dan setelah PKP tamat, insyaAllah Wawa akan kembali bekerja. But I think as for now, I really want to appreciate moment kita ada di rumah. So let's just live in the moment. Jadi sepanjang PKP ni, macam mana dengan family Najwa? Adakah semua orang macam baik-baik je ke? Dan ada tak fikir-fikir nak buat projek khas untuk PKP dan juga Ramadan 2020 ni? Saya tinggal bersama dengan adik-beradik saya. Ibu dan kakak sulung saya berada di Johor. Alhamdulillah, everything is okay. Dan sepanjang tempoh PKP dan juga Ramadan ni, kami berjaya buat satu lagu. I guess that's a good progress. Alright, sekarang ni kita semua kena sesuaikan diri dengan the new norm kan. Jadi apa pendapat Najwa dan adakah the new norm ni sesuai dengan rutin Najwa? Personally, saya rasa ini adalah satu norma yang agak bagus sebenarnya. Sangat positif sebenarnya. Sebab saya lebih banyak masa dengan keluarga saya. Saya lebih banyak masa untuk diri saya sendiri juga. So I think, and it's good for our health dan juga kita punya kebersihan. And itu patut jadi keutamaan kita, di mana kebersihan dan kesihatan kita patut diutamakan dalam tempoh PKP ini. Dan sebenarnya ia harus diteruskan untuk masa yang akan datang. So semua orang tahu Najwa ni seorang lecturer, dan boleh tak share sikit pengalaman sepanjang isu COVID-19 ni, apa perubahan yang ketara sangat-sangat dari segi pembelajaran dan juga komunikasi antara Najwa dengan student Najwa? I think perbezaan yang paling ketara would be cara pembelajaran dan pengajaran itu sendiri sebenarnya. Sebab sebelum ni kita akan jumpa dengan student kita face to face, dan sekarang ni kita perlu menggunakan online platform, online learning untuk mengajar dan juga belajar. Alhamdulillah kami sedang adapt dengan the new environment. So far, so good.
setia membahagiakanmu, tapi kini kau tinggalkan hanyalah secebis harapan. Sakitnya jiwaku, sengsara, dengarkanlah. Di sini aku menunggu, tak putus darimu, walaupun aku tahu kau telah pergi jauh. Wow, andai takdir ingin memisahkan, rela ku serah seluruh jiwa biar sampai masa ku menutup mata. Dengarkanlah, di sini aku menunggu, kata putus darimu, walaupun aku tahu kau telah pergi jauh. Andai takdir ingin memisahkan, rela ku serah seluruh jiwa biar sampai masa ku menutup mata. Alright, benda ni ramai sebenarnya tak tahu. Sebenarnya dalam family Najwa, semuanya pemuzik. Jadi, boleh tak Najwa terangkan dekat semua peminat-peminat siapa yang boleh main alat muzik dan apa alat muzik yang ada dekat rumah dan siapa ada kelebihan apa? Okey, saya ada 4 orang adik-beradik. Kakak sulung saya boleh main organ, kakak saya nombor 2 boleh main violin, saya main gitar dan adik saya boleh main piano. So di rumah kami ada gitar, kami ada ukulele, kami ada violin, kami ada organ, kami ada piano. So semua ada actually. Alhamdulillah. Alright, ada setengah-setengah orang ni dia suka fokus satu benda je tau. Tapi macam Najwa ni sebagai seorang pendidik, penggemar ilmu dan juga penyanyi, apa kelebihan yang paling ketara sekali yang Najwa nampak dekat diri Najwa tu? Dan share dengan kita orang juga siapa hero dan juga heroine yang juga penyanyi dan juga pengajar bagi Najwa. Kelebihan yang saya nampak pada diri saya rasa I tend to appreciate progress more now. Sebab sebagai seorang penyanyi, kita dapat jumpa dengan orang dalam masa yang agak limited. Tapi bila kita adalah seorang tenaga pengajar, sebenarnya kita boleh nampak progress yang student kita buat. Jadi saya rasa benda tu sangat seronok. Dan hero dan heroine dalam bidang nyanyian ataupun education, I would say my mom, sebab mak saya adalah seorang tenaga pengajar yang mengajar bahasa Melayu dan dia juga boleh menyanyi. So yeah, she's my hero, she's my heroine, she's my king, she's my queen. Alright, ni mungkin ramai yang tak tahu yang sebenarnya Najwa ni dah plan nak ke PhD dan korang juga mesti tak tahu yang Najwa ni lagu pertama yang dia buat masa dia umur 14 tahun dan dia skor 7A untuk PMR. Jadi, ni soalan untuk Najwa. Najwa rasa mencipta, mempersembah dan juga menguruskan karya ni adakah satu cabang ilmu yang mampan untuk orang muda? Ya betul, saya percaya ini adalah satu kelebihan dan saya percaya setiap orang ada kemahiran yang berbeza-beza. So we should use it untuk improve diri kita jadi lebih baik. Rupanya bukan senang nak jadi pendidik dengan penyanyi ni kan. Jadi boleh tak Najwa share apa tema-tema sosial dan juga kemasyarakatan yang Najwa selalu titik beratkan dalam kedua-dua kerjaya Najwa ni?
Saya rasa saya seorang yang percaya kita patut menjadi diri sendiri, kita patut tak takut untuk jadi diri kita patut tak takut untuk jadi lain daripada yang lain. We should be kind to everyone sebab being kind tu sebenarnya sangat rare sekarang, so we should be kind. Fakta-fakta menarik tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan ialah bulan ke-9 dalam kalender Hijrah. Bulan Ramadan dinamakan dari kata akar ar-ramad yang bermaksud panas. Bulan Ramadan juga dikenali sebagai bulan yang panas kerana kedudukan bumi yang paling hampir dengan matahari sepanjang bulan Ramadan. Kalender tahun Hijrah yang berdasarkan peredaran bulan adalah lebih pendek berbanding kalender Masihi yang berdasarkan peredaran matahari sebanyak lebih kurang 11 hari. Disebabkan ini, setiap tahun umat Islam akan menikmati Ramadan di berlainan waktu dan musim. Amalan berpuasa menggalakkan penghasilan endorfin dan sel-sel baru untuk kesihatan mental dan mencegah stres. Ia juga membantu tubuh badan untuk mengeluarkan racun dari dalam detoks, selain berupaya menurunkan risiko penyakit kronik seperti Alzheimer, Parkinson, diabetes dan kanser. Turunnya wahyu dan ayat Al-Quran yang pertama ketika di bulan Ramadan. Hello everybody, this is Selvin Chong. I hope everybody is staying home, staying safe. And today I'm going to sing you a song, which is my latest Malay single. It's called Tak Terganti. And I hope you guys like it. Kepala ini mau pecah, fikirkanmu. Hati telah penuh, mau meledak rindukanmu. Kata tak cukup untuk ungkapkan perasaanku. Kau takkan menyangka sebesar mana ku inginkanmu. Bagiku dunia dan seisinya takkan berkuasa menggantikanmu. Bagiku tiada yang selainmu bisa bahagiakanku, buatku jadi diriku. Kepala ini mau pecah, fikirkanmu. Hati telah penuh, mau meledak rindukanmu. Kata tak cukup untuk ungkapkan perasaanku. Kau takkan menyangka sebesar mana ku inginkanmu. Bagiku dunia yang seisinya takkan berkuasa menggantikanmu. Bagiku tiada yang selainmu bisa bahagia
That's all, and wishing you all selamat berpuasa, and I hope to see you guys soon. Alright, boleh tak Najwa share dengan kita orang semua pendapat Najwa tentang peluang orang muda dalam memperkasakan komuniti dan juga masyarakat melalui bakat yang korang ada, dan ada tak keserasian antara pemerkasaan sosial dengan industri hiburan hari ini? Pada Wawa, keserasian tu sentiasa ada antara pemerkasaan sosial dan juga dunia hiburan. Dan pada Wawa sebenarnya untuk kita memperkasa komuniti dan juga kemasyarakatan, kita perlu buat sesuatu yang semua orang boleh relate to. So as for me, I think as a musician, we should create something. My sister and I will always try to create a song yang semua orang boleh relate to, so that everyone can actually share their stories, you know. Yeah. Baiklah, dengan apa yang jadi dekat seluruh dunia ni, lagi-lagi dalam bulan Ramadan ni, boleh tak Najwa share dengan kita orang semua erti Ramadan bagi Najwa Latif sendiri dalam mengharungi bulan-bulan puasa ni pula? Lain daripada lapar dan dahaga, Wawa percaya Ramadan kali ni memberi kesan kepada kita di mana kita perlu berkorban dari segi masa bersama keluarga. Ada yang terpisah jauh dengan keluarga. So Ramadan kali ni mengajar kita untuk lebih menghargai dan cuba untuk beri masa kepada orang yang kita cinta dan sayang. Jadi Ramadan tahun ni memang Ramadan yang sangat-sangat berbeza berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya kan? Ada tak nasihat untuk semua peminat-peminat Najwa Latif tentang menjadikan Ramadan 1441 Hijrah ni Ramadan yang tidak boleh dilupakan? Pada Wawa, kita perlu sentiasa bersabar. Kita perlu percaya apa yang kita lalui ni ada sebabnya, ada hikmahnya, dan perlu lebih bersyukur, perlu reflect balik apa yang kita pernah buat so that we can improve ourselves to be better, and lebih hargai orang sekeliling kita. Alright, yang terakhir sekali pesanan Najwa Latif buat semua penonton dan juga frontliner kita. Wawa nak ucapkan ribuan terima kasih and thank you very much to all the frontliners. Anda berkorban dengan sangat banyak, menyelamatkan nyawa, memudahkan kehidupan kami semua. Terima kasih. Terima kasih. Dan kepada semua viewers dan juga penonton, please stay at home. Kalau tak ada urusan di luar, tolonglah duduk di rumah. Kerana ini bukan saja untuk anda, kita buat untuk kita, untuk negara kita sendiri. Okay? Thank you very much. Di sudut itu aku terlihat kamu. Kau diam, membisu dan buntu. Titis air mata membasahi pipimu. Ku tahu kau coba terbaik kau mampu, dan kita akan bersama harungi semua. Sayang, janganlah kau bimbang. Sayang, sayangku akan ada untukmu. Sayang, sayang, percayalah bila aku bilang sayang. Oh, semua akan okay. Ku tahu kau masih mau terus mencoba. Kau mahu semua sempurna. Kau bilang dunia tak adil pada kita, tapi sayang bagiku kau sempurna, dan kita akan bersama harungi semua. Sayang, janganlah kau bimbang. Sayang, sayangku akan ada untukmu. Sayang, sayang, percayalah bila aku bilang sayang. Oh, semua akan okay. Siapa yang masih lagi tengok live ni, terima kasih banyak-banyak. Teruskan bersama dengan kami dalam Moreh Orang Muda setiap Jumaat malam sepanjang bulan Ramadan ini. Dan ini dibawakan khas oleh Kementerian Belia dan Sukan. Assalamualaikum. Bye.